Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ahmad Irza Mukhtar selaku pensyarah PPPY 1222 Metodologi Dakwah. Saya Nur Syamila Sofia binti Muzammil, nombor matriks A189670. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tentang dakwah Luqman Al-Hakim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak penceritaan tentang kekeluargaan. Antara contoh keluarga terbaik adalah keluarga Imran dan keluarga Luqman. Pada pandangan Islam, keluarga adalah sumber kekuatan masyarakat kerana masyarakat itu terdiri dari unit-unit keluarga. Penceritaan kisah Luqman dan anaknya dalam ayat 12 hingga 19 surah Luqman syarat dengan pengajaran buat kita umat Islam dalam membentuk keluarga yang hebat. Selain memberi kasih sayang dan keprihatinan, menjadi kewajipan ibu bapa dalam memberi didikan agama kepada anak-anak. Kelalaian ini banyak berlaku pada masyarakat sekarang menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Dalam Al-Quran terdapat tuntutan menyelamatkan ahli keluarga dari ancaman api neraka sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dalam pembentangan kali ini, topik perbincangan yang saya akan kupas terdiri dari 4 perkara. Pertama, kita akan melihat pada definisi dakwah. Kedua, latar belakang Luqman Al-Hakim. Ketiga, intibati surah Luqman ayat 13 hingga 19. Dan yang keempat, pengajaran kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya. Baiklah, sekarang kita akan melihat pada definisi dakwah. Dakwah dari sudut bahasa ialah seruan, ajakan dan panggilan. Manakala, dari sudut istilah, menurut Muhammad Abi Al-Fath Al-Bayanuni, dakwah ialah menyampaikan agama Islam kepada manusia, mengajarkannya kepada mereka dan melaksanakannya di dalam realiti kehidupan. Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam karyanya, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah mengatakan, yang dimaksudkan dengan dakwah itu ialah panggilan ke jalan Allah, manakala yang dimaksudkan dengan ajakan ke jalan Allah ialah ajakan ke jalan agama Islam. Seterusnya, kita akan melihat latar belakang Luqman Al-Hakim. Siapa itu Luqman Al-Hakim? Hasrizal Abdul Jamil dalam bukunya Hikmah dan Karakter mengatakan terdapat banyak Israiliyat tentang Luqman Al-Hakim yang membawa erti terlalu banyak maklumat yang tersebar tentang Luqman. Namun, kebenaran sesuatu maklumat itu tidak boleh diambil kira dengan sejauh manakah terkenal sesuatu maklumat itu. Ini dapat dilihat dalam penulisan Imam As-Suyuti yang mana beliau hanya meletakkan maklumat tentang Luqman Al-Hakim tanpa menyatakan bahawa catatannya adalah kebenaran. Menurut Imam As-Suyuti dalam bukunya Durrul Mansur, beliau mengatakan Luqman merupakan seorang hamba daripada Habsyah, seorang yang pendek, bibirnya tebal. Ada pula diceritakan bahawa Luqman itu seorang hamba yang bekerja sebagai tukang kayu dan pengembala kambing. Ibnu Kathir dalam bukunya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menceritakan bahawa nama Luqman adalah Luqman bin Anqa' bin Sadun. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Luqman bin Tharan. Dinyatakan oleh Ibnu Kathir dan para ulama yang lain bahawa Luqman Al-Hakim adalah individu yang rajin beribadah kepada Allah dan pekertinya jujur. Beliau tidak banyak bercakap dan lebih banyak berfikir dan melakukan tadabbur. Beliau banyak mengambil faedah daripada majlis ilmu dan menggalakkan orang lain untuk mengambil manfaat daripada majlis tersebut, rajin berbincang dengan para ulama dan mengambil faedah daripada mereka. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hikmah adalah kesempurnaan jiwa seseorang yang digandingkan dengan ilmu yang nyata dan perbuatan yang telah sempurna ditambah dengan perbuatan yang lain. Tafsir Ibn Kathir merekodkan Ibnu Abi Hatim menjelaskan dari riwayat Abu Darda bahawasanya Luqman diberikan hikmah bukan kerana kekayaan, keturunan, kedudukan ataupun darjat, tetapi berkat kemampuannya mengendalikan diri, tidak banyak berbicara, bermikir, mengamati segala sesuatu dan tidak pernah tidur pada siang hari. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir bahawasanya Luqman diberikan hikmah kerana berbicara yang benar, menjalankan amanah dengan baik dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Seterusnya, kita akan berpindah kepada topik perbincangan yang ketiga iaitu intibati surah Luqman ayat 13 hingga 19. Kita mulakan dengan ayat 13. Perkataan ya'izuhu berasal dari al-wa'zu yang bermaksud satu keterangan yang bersifat untuk memperingatkan kebaikan secara melembutkan hati dan mencegah daripada kejahatan bersama rasa takut terhadapnya. Penggunaan ya bunayya pada permulaan bicara Luqman adalah untuk memperlihatkan rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Pada ayat ini terkandung pendidikan akidah yang mana Luqman menasihati anaknya supaya tidak mensyirikkan Allah.
Selepas nasihat pertama Luqman kepada anaknya, Al-Quran menjelaskan hubungan antara ibu bapa dan anak. Pada ayat ini terkandung dua pendidikan akhlak. Pertama, tuntutan berbakti kepada ibu bapa dan menunaikan hak-hak mereka. Dan yang kedua, bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Hasrizal Abdul Jamil mengatakan, untuk anak-anak menghargai ibu bapa, mereka perlu berterima kasih kepada Allah terlebih dahulu. Jika anak-anak bersyukur kepada Allah, anak-anak akan menghargai ibu bapa. Ayat 15 merupakan kesinambungan daripada ayat 14. Ayat ini menerangkan bahawa tuntutan mentaati ibu bapa adalah wajib, namun ada batas yang tidak boleh dilanggar. Sekiranya ibu bapa menyuruh anak mensyirikkan Allah, anak tidak boleh mentaati arahan ibu bapa. Ini kerana tiada ketaatan dalam perkara maksiat. Luqman Al-Hakim melanjutkan nasihat kepada anaknya dengan menerapkan aspek akidah. Pertama, percaya bahawa sekecil-kecil amalan akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Dan yang kedua, Luqman mengajarkan kesyumulan sifat Allah yang latif, yang Maha Halus dan Khabir, Maha Mengetahui. Ayat 17 mengandungi nasihat Luqman Al-Hakim dalam aspek ibadah. Pertama, perintah mendirikan solat. Ini kerana solat adalah tiang agama, bukti dan manifestasi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kedua, Luqman menasihati anaknya melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, perlu bersabar atas ujian. Ayat 18 mengandungi pendidikan akhlak. Dua nasihat Luqman kepada anaknya pada ayat ini. Yang pertama, tidak berlaku sombong kepada manusia. Perkataan as-sa'ru bermaksud penyakit leher yang menimpa unta di mana keadaan lehernya terkehil. Nasihat yang kedua, tidak berjalan dengan angkuh. Cara berjalan yang angkuh bermaksud berjalan dalam bentuk yang tidak disukai, mengundang sakit hati orang yang memerhati. Pada ayat 19, beliau menasihati anaknya untuk berjalan secara sederhana. Selain itu, bersederhana juga dalam percakapan dengan melunakkan suara. Berdasarkan ayat 13 hingga 19 ini, kita dapat lihat Luqman menggunakan manhaj al-mau'izah al-hasanah dalam menasihati anaknya. Percakapannya lembut, penuh dengan kasih sayang, namun syarat dengan ilmu yang diperlukan dalam membina insan yang berkualiti. Seterusnya, kita masuk ke topik perbincangan terakhir kita, pengajaran kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya. Menelusuri kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya, kita dapat lihat betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak. Selain itu, pentingnya penerapan aspek akidah, ibadah dan akhlak dalam pendidikan keluarga supaya terbentuknya peribadi yang mapan. Kisah ini juga mengajar kita susunan hak dan kewajipan mengikut keutamaan, mendahulukan hak Allah daripada manusia dan hak ibu daripada bapa. Dan akhir sekali, ia mengingatkan kita tentang batas-batas dalam melaksanakan ketaatan. Sebagai kesimpulan, pertama, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Kedua, al-mau'izah al-hasanah merupakan manhaj yang paling sesuai digunakan dalam menerapkan aspek akidah, ibadah dan akhlak dalam pendidikan kanak-kanak. Ketiga, kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya wajar dijadikan panduan utama dalam mendidik anak dan membina keluarga bahagia. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, suka saya kongsikan satu kata-kata dari Luqman Al-Hakim. Dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam ke dalamnya. Jika engkau ingin selamat, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama taqwa, isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.